أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
Nasrul ni adalah tim bala. Tim bala pengurus insya-Allah. Okay, jadi tajuk bala ni tajuk yang agak kata agak best lah, agak best. Lagi-lagi kita yang ada dalam perjuangan untuk NGO ni. Gitu. Okay, jadi tajuknya adalah istiqamah dalam pergerakan NGO. Okay, jadi nak tahu gapo-gapo masuk NGO dan juga nak tahu masuk petugas pendidik negeri Kelantan tu. Nanti kita akan jemput panel lah untuk rungkaikan apakah beberapa soalan. Okay, jadi kita akan ada 3 pusing ya. Ya, cikgu, kita akan ada 3 pusing lagi dah. Kita akan ada 3 pusing ya. Pusing yang pertama dan kedua tu saya akan tanya soalan lah pada cikgu secara bergila-gila. Mula saya akan panggil Cikgu Riza dulu. Lepas tu Cikgu Nasrul pula dan kita akan gila lah siapa habis 8 soalan tu. Satu pusingnya tu 4 soalan. Satu pusingnya 4 soalan. Lepas tu pusing yang kedua pun 4 soalan. Kita akan gila lah. Dan pusing yang ketiga tu menggulungnya. Ataupun kesimpulan daripada Cikgu insya-Allah. Okey, jadi soalan menggula ni saya akan ajukan kepada Cikgu Riza dulu. Okey, Cikgu Riza lah. Okey, saya nak tanya Cikgu Riza. Apakah istilah NGO dan bolehkah Cikgu ceritakan sedikit berkenaan dengan Pertubuhan Pendidik Negeri Kelantan ni? Boleh ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana kita dapat bersama-sama lah dalam program kita e-forum yang kita membincang mengenai dengan istiqamah pergerakan NGO. Kita ketahui bahawasanya NGO ni merupakan non-government organisation lah. Jadi pertubuhan bukan kerajaan. Jadi kita meletakkan bahawasanya satu pergerakan mana kita bergerak dengan matlamat kita tersendiri dan juga identiti kita untuk membawa ke arah mana NGO itu. Atau secara khususnya dari segi yang sebagaimana moderator kita kata tadi, moderator kita kata tadi, Pertubuhan Pendidik Negeri Kelantan. Sambil-sambil itu nak beri pengenalan lah mengenai dengan Pertubuhan Pendidik Negeri Kelantan. Pertubuhan Pendidik Negeri Kelantan dia bergerak secara sosial lah. Selain daripada memberi kebajikan kepada ahli yang menyertai dengan Pertubuhan Pendidik Negeri Kelantan, kita bergerak secara sosial. Maksudnya kita akan memberi pendidikan kepada masyarakat, terutama sekali melalui program-program yang kita laksanakan sebelum ni. Banyaklah program yang kita laksanakan sebelum ni, tetapi semua program kita ni akan kita rungkai balik selepas ni lah. Kita akan kecek balik selepas ni. Itu daripada saya lah untuk menerangkan mengenai NGO. Kita tengok sekarang ni ramai di kalangan kita, ramai di antara kita bergerak melalui pergerakan tersendiri tanpa berdaftar. Tetapi kita ambil langkah untuk berdaftar secara konsisten organisasi yang lebih kita rasa lebih tersusun. Terutama kita adalah berdaftar di bawah RUS, lebih tersusun lah maksudnya. Wangi dari segi apa-apa yang kita buat tu secara tersusun. Apa-apa yang kita buat oleh NGO kita itu lengkap lah. Ada penyata, ada semua yang maksudnya kita ada pelan tindakan apa semua untuk pelan 5 tahun, pelan 2 tahun dan pelantikan ini melalui pelantikan yang telah disahkan oleh RUS. Tidak ada percanggahan. Jadi itulah sedikit daripada penerangan saya lah mengenai dengan NGO. NGO banyak sekarang ni, tetapi kita tengok dan saya perhatikan ada setengah NGO yang tidak berdaftar, ada setengah NGO tu sekarang ni ramai yang berdaftar, tetapi masih lagi ada NGO yang tidak berdaftar. Jadi itulah kita nak bincang kepada hari ini, macam mana kita nak meletakkan sesuatu tu, kita nak biar istiqamah. Istiqamah dalam pergerakan kita, dalam kita, yang mana kita nak kita kena kenal matlamat kita. Kalau tujuh itu orang yang berada di hadapan kita. Itulah daripada saya untuk pengenalan lah. Terima kasih lah. Okey, saya bagi balik kepada Tuan Moderator lah. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Rizal untuk kata mukadimah. Mukadimah ke dia masuk NGO dan sebagainya. Ya, jadi banyaklah kata kepentingan dalam NGO ni. Ya, nanti kepentingan itu kita akan rungkaikan pada persoalan yang berikutnya. Nanti jaga royak lah kepada pula kepentingan. Jadi kena tunggu sampai habis dah, banyak lagi insya-Allah. Okey, dan untuk soalan kedua saya ajukan kepada Cikgu Nasrul pula.
Cikgu Nasir nak tanya, bagaimana untuk menggerakkan NGO di musim pandemik COVID ini? Lo ni kan musim COVID, jadi banyak NGO dan juga banyaklah persatuan-persatuan tu macam senyap. Jadi kan kita nak menggerakkan NGO dan juga pertubuhan mana-mana lah. Gitu cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Si Taufik, ahli rakan panel Cikgu Rizal dan juga rakan-rakan pendengar. Baiklah, COVID-19 ini memberi banyak kesan pada semua kan. Semua lapisan masyarakat, bukan sahaja murid sekolah tapi juga pada beberapa pada peniaga dan tak terkecuali lah pada pertubuhan pertubuhan NGO. Jadi kebiasaannya kita banyak program-program NGO ni lebih kepada program bersemuka lah. Tapi oleh kerana pandemik COVID-19 ni banyak perkara yang kita kena ubah lah. Jadi bila mana menyentuh kepada cara ataupun bagaimana kita nak bergerak sebenarnya cara bergerak tu sekarang ni kita masih lagi boleh bergerak lah. Iaitu contohnya sekarang ni kita menggunakan Google Meet. Itu Google Meet salah satu kaedah lah untuk kita terus berkomunikasi, terus menyampaikan idea ataupun suatu ilmu lah. Selain pada tu, media-media lain pun kita tak boleh lupakan jugalah, utamanya Facebook ataupun ruangan. Mungkin kita boleh menggunakan media dari segi akhbar ataupun Instagram, WhatsApp. Yang pentingnya macam mana keadaan sekalipun kita kena teruskan juga. Cumanya dalam kaedah yang berbeza lah. Jadi tak kira lah persatuan tubuh yang mana sekalipun, semua ahli kena bersedia lah untuk berada dalam keadaan yang situasi yang baru lah, ataupun dalam norma baru. Norma baru bukan sahaja kita kalau kita nak pergi kedai kita kena pakai mask, kena sanitize, kena cek suhu, tapi dalam keadaan yang untuk pergerakan begini juga pun kita kena teruskan juga. Jadi ahli-ahli kena bersedia untuk terus istiqamah. Kalau kita sebut pada ni tajuk kita iaitu istiqamah dalam perjuangan dalam gerakan NGO. Jadi macam mana kita nak konsisten juga. Konsisten juga. Contohnya kalau sebelum pandemik kita boleh buat 10 program, contoh lah kan, 10 program secara bersemuka. Tapi bila ada pandemik COVID-19, kita rasa kita tak boleh nak buat. Jadi itu suatu fahaman yang salah lah. Patutnya kita boleh menggunakan pelbagai medium yang kita rasakan sesuai, yang kita rasakan mudah lah untuk kita akses. Kita boleh akses dan ahli-ahli ataupun masyarakat luar pun boleh akses, boleh kenal. Melalui Facebook, mungkin ahli-ahli masyarakat luar boleh kenal Tubuh Pendidik Negeri Kelantan. Itu sajalah daripada saya. Kita mengenal juga pada cara macam mana kita nak bergerak. Jadi untuk soalan ni semuanya terpulang kepada ahli itu sendirilah. Kalau ahli kata apa? Kalau ahli nak awak Sibu kata
apa dia kata, kalau alasan memang seribu alasan lah. Itu sajalah daripada saya, balik semula lah kepada Tuan Moderator. Okey, terima kasih Agu untuk penerangan lah. Ya, bagaimana untuk nak gerak kita punya pertubuhan ni lagi-lagi pada musim pandemik ni. Ya, jadi boleh kata semua ni lah, semua pertubuhan kelab NGO juga peserta universiti sendiri pun banyak senyap orang kata dia. Bila musim-musim lagu ni jadi macam banyak lah senyap. Sebab banyak kekannya ni. Tengok program tu macam susah. Ya, tapi itu bukit alasan lah kita. Bukit alasan untuk kita macam Cikgu Nasir Raya jangan jadi KS 1001 alasan untuk tidak buat program. Kita ada Google Meet dia. Macam kita ni pun buat usaha dia. Kata usaha nak program buat secara Google Meet. Kata ikhtiar lah. Macam mana kita menghidupkan balik kita punya tubuh dan NGO mana-mana tu. Okay, jadi untuk soalan ketiga, saya serahkan kepada Cikgu Rizal pula ni. Okay, soalan ketiga, Cikgu Rizal saya nak tanya, bagaimana untuk mengukuhkan pendirian untuk bersama NGO pendidik di masa akan datang? Boleh Cikgu? Ulas sekali soalan. Soalannya, bagaimana untuk mengukuhkan pendirian untuk bersama NGO pendidik di masa akan datang? Okey. Terima kasih kepada Tuan Moderator lah. Bagaimana kita nak mengukuhkan lagi dah. Sebab kita pun hampir dekat dengan 2 tahun dah sekarang ni dengan pandemik. Kalau selalunya pertubuhan kita ni setiap bulan kita akan laksanakan program. 2-3 program kadang-kadang setiap bulan kita laksanakan, sama ada program bersama dengan masyarakat, program bersama dengan ahli-ahli tersendiri dan pelbagai kaedah yang telah kita gunakan. Cuma sekarang ni kita dalam keadaan kita sekarang ni kita kena create satu program. Dah. Macam mana kita nak meletakkan bahawasanya ikatan di antara ahli-ahli kita ni, ahli-ahli pendidik ni boleh beri istiqamah. Macam mana kita nak? Bagi saya, pertamanya setiap ahli tu kena cari cara kaedah peluang. Peluang yang mana boleh bersama-sama dengan memberi cadangan. Ahli kena create ataupun kena reka satu program dan memberi cadangan kepada dalam memberi cadangan kepada NGO kita, pertubuhan pendidik. Bagaimana kita nak biar kita dapat merealisasikan satu program yang menjadikan kita ni terus istiqamah. Sebab kalau kita tertinggal dulu, kalau kita boleh jumpa semua. Kita boleh setiap bulan kita boleh jumpa, paling-paling tidak pun sekali setiap bulan kita boleh jumpa. Dan juga kadang-kadang kita buat camp mulai yang mana boleh mengukuhkan antara ahli-ahli kita. Tetapi sekarang ni semua tu terjadi ketinggalan. Sebenarnya kalau kita tengok hikmah di sebalik berlakunya pandemik ini memberi satu ruangan kepada kita dah. Yang mana satu teknologi yang boleh kita gunakan sebagilah menggunakan satu sistem ni lebih laju lagi kalau dengan sekini dah. Kebanyakan ahli kita ni orang muda. Jadi orang muda ni dia sebenarnya banyak menggunakan teknologi tetapi cuma nak memberi cadangan. Nak utarakan. Tu jadi satu cadangan macam mana kaedah nak buat. Cara kaedah teknikal tu yang menyebabkan terbantu. Jadi saya menyerulah kepada ahli dan kepada mereka di luar sana yang mendengar program kita pada kali ini, sebenarnya sama kaedah di mana-mana NGO. Saya merasakan melainkan NGO itu kebajikan. Kalau NGO itu memberi kebajikan, memberi macam ABLU lah. Kita tengok yang paling ketara sekali memberi kebajikan, dia boleh hidup lah. Tetapi kita ni, kebajikan kita ni, kadang-kadang kita juga program tersebut. Tetapi kita lebih kepada memberi ilmu kepada masyarakat. Memberi ilmu kepada masyarakat. Dulu kalau kita buat camp solat, contohnya kita buat camp solat, camp ibadah, camp solat, camp motivasi. Tetapi sekarang ni tak boleh nak buat dah. Tak boleh buat grup Telegram, cari serta di moderator oleh ahli-ahli kita, berbagai cara kaedah sebenarnya.
Sebagaimana yang terbaru yang kita buat pertandingan azan dan sebagainya lah. Lagi senang sebenarnya. Cuma kita tak boleh nak menyentuh bersemuka itu sahaja. Yang lain sebenarnya berbagai kaedah dah yang ada sekarang ni. Bagaimana kita nak, cuma kita kena fikirlah matlamat kita untuk menyertai NGO itu. Kita kena kembali balik ke ikhlasan hati kita. Keikhlasan hati kita itu yang paling penting sekali. Apa yang kita nak dengan NGO? Patutnya kita kena memikirkan bahawasanya kita memberi sumbangan kepada NGO dan untuk masyarakat. Itulah sebenarnya. Kita jangan fikir untuk NGO bagi apa kepada kita. Dah. NGO ni dia bergerak. NGO kita ni kalau kita tengoklah berumur hampir dah 5 tahun dah. Daripada 2017. Sebelum tu kita sudah melaksanakan program, tetapi program kita tanpa menggunakan NGO. Bermulanya saya rasa pergerakan kita ni bermula pada tahun 2016 lagi tanpa NGO. Dan kita daftar ke NGO pada tahun 2017. Hampir dekat dengan 5 tahun dah NGO kita bergerak. Sepatutnya hasilnya kita ni lebih mantap lagi. Tetapi mungkin di kala kita ini tak tahu macam mana nak utarakan pandangan dan cadangan. Saya kadang-kadang mengajak kepada ahli-ahli yang berada, yang mendengar pada kali ini, ataupun masyarakat luar yang mendengar pada hari ini, boleh beri cadangan melalui Facebook yang kita ada ke dalam ni. Cuma keterbatasan kita ni kita cuba luaskan lagi supaya orang lain dapat memberi cadangan, sokongan kepada kami dalam memberikan info dan pendidikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah kita buat ni camp ibadat dah. Setiap tahun kita buat camp ibadat. Setahun tu kita buat 2 kali. Kita mengeluarkan hampir 1,000 dah. Tak sampai 1,000 lah. Hampir ratus-ratus dah kita keluar. Peserta-peserta kita. Dengan tempat yang kita buat di tempat kita sendiri. Kita ada tempat kita sendiri. Kita ada bangunan kita sendiri. Tetapi peluang yang ada itu yang menyebabkan ahli-ahli kita ni mungkin cara nak guna apa semua mungkin jadi ada. Cuma itu akhir sekali kalau kita tidak berpegang, tidak menyatakan pendapat macam mana kita nak utarakan pandangan-pandangan kita, akhir sekali cuma akhir sekali menyebabkan cadangan kita tu kadang-kadang comel ada di antara ahli tu bagi cadangan kepada saya. Comel dia cadangan dia, cuma dia malu nak bagi tahu. Bila kita tanya dia PM dia kan, dia boleh bicara dengan baik, tetapi akhir sekali kadang-kadang cadangan itu tidak berani nak bagi ni. Jadi kita ahli-ahli kita ni yang paling penting sekali kena ada keyakinan lah. Kita kan ada keyakinan apa yang kita buat kadang-kadang keluar kotak. Cadangan kita keluar kotak, orang ada lagi kita sudah mencadangkan benda-benda yang baru. Itulah satu bentuk inovasi lah. Inovasi kepada kita kena lebih agresif lagi yang menjadikan kita, walaupun kita rasa benda tu kecil saja yang kita buat selama ni program kecil, tetapi kalau kita boleh istiqamah, itulah yang paling besar sekali. Itulah yang paling besar sekali dalam kita mengutarakan sesuatu bentuk pengisian yang perlu kita buat. Itulah daripada saya lah, satu nasihat lah kepada ahli-ahli kita untuk terus istiqamah dalam sesuatu pegang dan kena matlamat dia. Matlamat tu ada. Masa NGO ni untuk matlamatnya ke apa? NGO dalam negara kita ni banyak. Budak Sabit Merah pun ada, Pengakak pun ada. Pelbagai NGO yang ada dalam negara kita ni. Cuma kalau apabila masuk NGO kita ni, matlamat kita adalah memberi pendidikan kepada masyarakat supaya masyarakat kita ni ada pendidikan yang tersendiri. Boleh terbuka luas. Tidak ada kencamnya kita nak lahirkan masyarakat kita ni boleh kencam-kencam orang dah. Kencam orang. Kalau kita tengok antara Abid Liu kalau kita tengok Abid Liu dengan Nadir pakat kecam. Ada yang menyokong Abid Liu, ada yang menyokong Nadir. Tetapi pendekatan kita ni sebagai umat, kita jangan merosak antara kedua itu. Titik persamaan antara dua tu memberi kebajikan. Memberi kebajikan kepada masyarakat di Gaza. Itu yang paling penting sekali. Apa bantu cerita di sebaliknya, apa yang ada masalah antara dua pihak tu,
kita abaikan. Kita abaikan sebagai kita ni duduk dalam masyarakat. Kita jangan merosakkan benda yang baik. Itu kita kena ambil titik persamaan di antara mereka dok. Masing-masing untuk beri kebaikan. Kita bukan untuk berlumba-lumba untuk mencari keburukan. Jangan meletakkan diri kita ni berlumba-lumba untuk mencari keburukan yang akhir sekali boleh merosakkan pemikiran kita, yang boleh menjadikan istiqamah kita itu menjadi luntur. Akhir sekali kita pun iri hati, sakit hati, rosaklah hati kita. Itulah daripada saya satu peringatan lah kepada ahli dan juga kepada masyarakat luar lah. Masyarakat luar, kita nak pendidik kita ni, NGO kita ni nak mendidik masyarakat supaya jangan rosak. Rosak pemikiran terutama sekali masyarakat kita ni yang beragama. Beragama ajar kita macam mana. Bukan kita pergi kepada sebelah pihak ni, sebelah pihak yang lain. Itu daripada saya. Saya suruh baliklah kepada tuan moderator lah. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu. Kata-kata Cikgu ni macam lebih kepada nak memberi semangat lah kata. Ni, macam nak memberi semangat kepada kita. Lagi-lagi hak duduk dalam pertubuhan ni. Supaya bekerja sama dan juga kata kan ada jangan pasif. Jangan pasif. Sebab bila pasif ni kita akan jadi rugi benar. Kita rugi. Kita sendiri pun rugi, pendidik tu tak rugi lah mana, tapi kita akan rugi lagi. Sebab di situlah kita bila ada dalam NGO ni tubuh kita sepatutnya boleh dapat banyak kata ilmu-ilmu dan pengalaman. Ya. Okey, jadi saya ada sebut pasal tentang pasif tadi. Jadi soalan seterusnya ni dan juga soalan terakhir untuk pesan yang pertama saya ajukan kepada Cikgu Nasrun. Okey, jadi Cikgu, saya nak tanya Cikgu lah, Gana kata ataupun macam mana cara nak mengatasi ahli hak pasif ni? Kira mana ni kata ahli hak pasif dalam NGO, lagi-lagi secara online ni orang ramai pasif kata macam senyap gitulah, senyap dalam grup WhatsApp gitu. Jadi kan Cikgu nak atasi benda tu? Ketua moderator. Okey. Ahli-ahli untuk apa-apa sahaja pertubuhan. Yang pasif kena faham matlamat suatu pertubuhan tu. Matlamat ni dia kena jelas lah gitu. Yang keduanya itu matlamat pertubuhan lah. Yang kedua matlamat kenapa kita nak masuk, kenapa kita nak sertai, kenapa kita nak sertai pertubuhan. Adakah kita niat untuk berkenalan sahaja ataupun untuk kita nak meningkatkan prestasi, potensi diri kita, ataupun kita nak tambah, bagi tambah nilai dalam diri kita. Ini yang kena jelas lah. Yang kedua, ahli kena sedar kalaulah bukan kita yang mulakan, maka siapa lagi yang nak mulakan? Tak ada orang lain. Jadi kita tak nak persoalkan apa bukan kita, apa kita je tak mahu. Kalau buat program apa kita je tak mahu. Okey. Yang ketiga, ahli-ahli kena merancang, kena ada perancangan. Bila dia dah faham kenapa dia sertai tadi, maka dia kena ada perancangan lah. Perancangan tu nak ke mana, setakat mana dia nak pergi, setakat mana. Okey. Yang keempat, kalau merancang saja tak ada tindakan pun tak ada guna juga. Jadi tindakan macam mana? Yang pertamanya kita kena berkongsi idea atau cadangan. Kalaulah malu nak berkongsi dengan pengerusi, malu nak berkongsi dengan timbalan, bolehlah berkongsi dengan versi-versi yang lebih senior ataupun barisan esko yang dilantik. Itu lebih lah, lebih sampai lah
Dan walaupun ahli adanya latih walaupun walaupun ahli itu ahli biasa, tapi kita kena faham lah, kita kena faham tanggungjawab ahli sebagai facilitator ni masih lagi sama. Tak kira lah dia bendahari ke, ialah dia setiausaha ke ataupun dia ahli biasa, masih lagi di bawah tanggungjawab nak mendidik. Yang bezanya ialah peranan je. Apa kita adakah peranan tu? Peranan ada yang menjadi bendahari, ada yang unit supaya kita lebih mencapah lah. Kita lebih terbuka. Tak say bila ada satu kepala saja yang berfikir. Jadi bila kita wujudkan banyak unit, banyak lagi idea yang kita boleh cambahkan. Itu dari idea. Okey. Jadi semuanya terpulang pada diri kita lah, diri kita sendiri, ta'i suatu pertubuhan. Lebih baik lagi kita duduk rumah diam. Lebih baiklah gitu. Adakah kita naklah gitu? Jadi kalau kita rasa kita nak memberi khidmat bakti pada masyarakat, maka teruskan bersama mana-mana sahaja NGO lah yang ada. Yang penting kita tidak memburukkan NGO lain. Contohnya dah join NGO kita, NGO pendidik, tak sedap lah. Tak suka dengan NGO pendidik, maka nak berhenti masuk NGO lain, maka kita masuk NGO lain, kita memburuk-burukkan pula NGO pendidik. Jadi itu suatu etika yang tak betul lah. Jadi apa-apa pun bagi saya lah, semuanya terletak pada diri kita, diri ahli sendiri. Diri ahli sendiri, apa yang masalah yang timbul sebenarnya kita boleh atasi. Okey. Jadi saya harap semua yang mendengar boleh jelas apa yang diberitahu. Yang penting sekali niat kita lah untuk menyertai suatu badan pertubuhan untuk apa. Maka bila mana kita jelas yang tu, insya-Allah kita akan terus istiqamah, konsisten. Memang kalau kita dengar istilah kualiti tu lebih penting daripada kuantiti. Kuantiti yang ramai tapi tak ada kualiti pun tak ada guna lah. Tetapi ada sesetengah perkara kita nak kuantiti yang ramai. Ada setengah perkara nak kuantiti yang ramai. Dan apabila program yang kita jalankan, contohnya bila ramai, maka program kita ni boleh berkembang dengan cepat lah. Berkembang dengan cepat. Bagaimana idea kita dulu, bila ada yang wakil kita di Kota Baru, ada yang wakil kita di setiap daerah, maka bila kita buat camp solat, maka boleh buat camp solat tu secara serentak. Serentak je. Atas nama satu program, camp solat ke, camp cuti sekolah ke, boleh berlaku serentak di semua daerah bila kita ada wakil. Jadi itu yang kita kenapa kita target kuantiti yang ramai. Kuantiti yang ramai itu di pelbagai daerah lah. Kalau kita ada satu tempat je, di mana sekarang ni kalau kita ada di tempat je ramai. Jadi bila berlakunya macam ni, bila berlakunya pandemik COVID-19, tak boleh nak rentas daerah. Jadi kita jadikan alasan tak boleh nak rentas daerah, maka kita stay at home sahaja. Stay at home tanpa kita tak buat apa-apa. Kita tak bagi apa pun. Jadi sebenarnya
banyaklah semangat sebenarnya ada bilang tadi, medium yang ada, walaupun kita bagi tazkirah 5 minit pun, tazkirah tu mungkin memberi impak yang besar kepada pendengar. Sebab sasaran kita bukan sahaja bukan sahaja orang besar, bukan sahaja orang dewasa, tapi sasaran kita ni daripada budak kecil lah, daripada murid sekolah. Jadi mungkin yang kecil tu mungkin kita nampak remeh je, kita kecil sikit je. Kita kecil mungkin 1 minit, 2 minit je, tetapi impak apa yang kita bagi tahu tu memberi kesan lah kepada pendengar. Jadi pendengar ni dia macam-macam. Ada yang suka, ada yang tak suka. Jadi kita ambil yang positif lah. Jadi pasal setakat tu lah soalan tadi, harap menjawablah soalan tu. Balik semula kepada Tuan Moderator. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Nasrul atas huraian lah katanya macam mana nak mengatasi ahli yang pasif. Macam cikgu ayat tadi, kuantiti tu kadang-kadang betul kata kuantiti tu lebih penting daripada kualiti. Tapi ada sesetengah tempat tu kita nak juga kualiti untuk makin nak melancarkan lagi program kita. Sebab kalau kualiti sikit pun payah juga pernah kita nak duduk dalam program ni. Lagi-lagi program dalam face to face. Kalau ya secara kualiti itulah kata penting jugalah kualiti dan juga kuantiti. Okay, jadi insyaAllah kita settle untuk pusingan pertama. Jadi pusingan kedua ni lagi soalan lah, kata ada soalan lagi. Tapi pusingan kedua ni dia macam lebih kepada pendidik kita tu sendiri, lebih kita tu sendiri. Lebih kepada tu lah. Okay, jadi untuk soalan pertama untuk pusingan kedua ni kepada Cikgu Rizal. Okay. Bolehkah cikgu beritahu kepentingan berada dalam NGO pendidik ni kepada mahasiswa ataupun kepada mana-mana yang join benda ni? Kepentingan berada dalam NGO kita, insyaAllah. Terima kasih diucap kepada Tuan Moderator lah. Kepentingan menyertai pertubuhan pendidik bagi mahasiswa lah. Dan ahli kita pun ada di kalangan ahli kita mahasiswa. Jadi sebenarnya pertubuhan pendidik kita ni kalau kita tengok hala tuju kita sebenarnya adalah untuk melahirkan pertubuhan kita ni melahirkan fasilitator. Melahirkan fasilitator, itu yang paling penting sekali NGO kita ni. Melahirkan fasilitator yang mana fasilitator kita ni boleh berdaya saing. Maksudnya pelbagai bidang dia boleh. Bukan sekadar dari segi buat program sahaja tetapi pelbagai. Kita ke arah tu sebenarnya. Kita ke arah untuk melahirkan pelbagai facilitator. Sebenarnya facilitator letak nama facilitator sahaja. Sebenarnya facilitator kita ni dia ke arah aktivis. Kalau kita tengok kalau politik kan aktivis lah. Cuba NGO di mana-mana aktivis. Tetapi dalam NGO kita istilahkan ia sebagai facilitator. Facilitator ni pemudah cara lah. Pemudah cara kepada masyarakat, terutama sekali mahasiswa. Besar sebenarnya peranan dalam pertubuhan pendidik kita ni. Pertubuhan pendidik kita Negeri Kelantan untuk mahasiswa. Pertamanya, apabila mahasiswa berjoin dengan program kita tengok selama ni pernah kita buat camp yang menjadi prasyarat lah untuk menjadi ahli kita. Kita letak camp selepas dia join, dia isi borek apa semua, kita buat camp facilitator. Kita tengok facilitator, kita tengok ada di kalangan kita ni daripada awalnya tak boleh nak kecek, tak boleh nak bercakap tak boleh nak bertindak daripada apa-apa sekalipun. Dan akhir sekali apabila join dengan program kita, dia dapat bertoleransi, bekerjasama, dapat antara satu sama lain nampak lebih daripada dulu. Kalau dia tak boleh kecek, dia boleh kecek dengan baik. Kita nak yang melahirkan mereka itu yang sesuai dengan soft skill lah. Kalau di universiti dia panggil soft skill kemahiran insaniah yang di luar daripada belajar. Apabila semua mereka itu terlibat dengan NGO, akan menyebabkan mereka lebih keterampilan. Peluang yang paling besar sekali apabila habis belajar tu boleh ada pengalaman jadi pengurusi program,
jadi pengarah program, jadi AJK tu, AJK ni ada pengalaman tu. Tak, peluang yang mana yang tidak ada di tempat-tempat yang kita belajar. Universiti pun ada tetapi kadang-kadang ia tidak membantu kepada kita. Tak, kadang-kadang time cuti kita kena balik. Tetapi NGO kita ni beri ruang kepada mahasiswa untuk belajar benda-benda sebegini. Akhir sekali apabila belajar benda-benda gini, dia terbiasa untuk melaksanakan ataupun apabila ditemuduga, apabila nak kerja. Tak? Kerja ni sebenarnya memang semua orang dalam negara kita ni semua dari CJ. Membezakan antara mereka dengan CJ, tak, dia semua dapat 3.0, 3.5 apa semua tak. Ijazah. Tetapi yang membezakan antara keluarga kita, petugas pendidik kita ni, mereka mampu untuk kehadapan, berani, berketerampilan. Tak, kita tengok ahli kita tu ada tu. Tu cikgu. Biar saya lah jadi pengurusi majlis. Minta pula. Daripada dulu dia senyap. Kita pun tengok, itu kelebihan. Sebab petugas pendidik negeri kita ni kita tidak memilih. Kita tidak memilih. Niat kita tubuh petugas pendidik negeri Kelantan adalah untuk melahirkan orang yang tidak tahu gapo-gapo. Tak kira lah dia ada pendidikan ke, dia tidak ada pendidikan ke. Kita tak kisah benda-benda gitu. Kita nak biar melahirkan mereka itu daripada tidak tahu apa-apa kepada lebih tahu. Tu yang paling penting sekali. Kita tidak memilih siapa untuk menjadi. Tetapi kita buka peluang lah. Kita memberi peluang kepada mereka. Tapi majoritinya mahasiswa yang dengan program kita. Semua yang mampu untuk menjadi apa ni? Kalau kita tengok kalau yang mereka yang tidak terlibat dengan NGO ni, tidak terlibat dengan pergerakan, tidak terlibat dengan aktivis, agak sukar untuk mereka bersosial di antara dalam masyarakat. Macam mana? Mahasiswa ni ramah. Tetapi tak mampu. Kita tengok sekarang ni orang Melayu tu sendirilah. Orang Melayu tu sendiri dalam masyarakat. Tanya orang belajar, ramah dalam kampung ni. Contoh dalam kampung tu ramah yang belajar. Universiti. Tetapi tidak mampu untuk melaksanakan satu program yang mendidik masyarakat. Kita tidak mampu. Jadi kita buat NGO ni supaya demo join dengan petugas kita ni. Lepas tu gerakkan sebagaimana yang Cikgu Nasrul kata tadi lah. Setiap daerah apabila kita ni lengkap, setiap daerah apabila berlakunya pandemik COVID-19 ni tidak akan jadi masalah. Kalau contohnya pengurusi di Kota Baru, handle lah pengurusi Kota Baru, handle dalam keadaan cara dia, keadaan dia, suasana dia. Kalau dijeli, jeli dengan cara jeli pula boleh menggerakkan. Kita menggerakkan sebab kita pun rasa terkilir lah. Kita rasa terkilir dengan keadaan COVID-19. Kita tak boleh elak benda ni berlaku di mana-mana negara. Yang terkesan adalah pendidikan. Sekolah tak boleh duduk buka, tak boleh nak belajar. Kita tengok PDPR yang dilaksanakan sebenarnya tidak memberi kesan yang baik sebenarnya. Tetapi kita kena bantulah, kita kena cari macam mana nak biar PDPR yang berlaku sekarang ni supaya ianya dapat disampaikan kepada pelajar itu dengan cara yang pelajar tu dapat selesa. Mungkin kelemahan dari segi telefon tidak ada, lain tak comel. Kita cari masalah-masalah dan kita kumpulkan masalah-masalah tersebut dan kita cuba atasinya. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak ni? Sebagaimana yang kita bincang selama-selama ni dah. Kita nak biar petugas kita ni membantu, terutama sekali pelajar-pelajar sekolah. Sekarang ni dah masuk bulan 8 dah. Nak masuk bulan 8 dah, akhir dah bulan 7. Masuk bulan 8. Hampir dekat dengan berapa bulan sahaja lagi kita akan belajar dah. Tetapi mungkin tahun ni, daripada tahun ni dengan tahun lepas, mungkin tahun ni lagi teruk daripada tahun lepas. Akhir sekali budak tak dapat apa-apa dah. Memanglah belajar PDPR ni dia banyak terhalang. Tapi kita sebagai petugas pendidik, kita jangan komen, kita jangan ni, kita cari alternatif macam mana kita nak baiki, macam mana benda tu dapat disampaikan kepada pelajar-pelajar sekolah. Supaya pelajar-pelajar kita, terutama sekali orang Melayu ni, tidak ketinggalan dari segi pembelajaran. Itulah daripada saya serah balik kepada Tuan Moderator. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih, Cikgu, atas huraian itu tadi. Ya, jadi banyaklah kata kepentingan bila buat dalam NGO ni.
banyak lah kata banyak kebaikan, kepentingan. Antaranya kita boleh ambil pengalaman. Bila kita ada pengalaman ni dan juga ada ilmu tentang selok belok NGO, mungkin suatu hari nanti tu kita boleh buat sendiri NGO kita. Kita boleh tubuhkan sendiri NGO kita. Kau mungkin juga boleh lagu tu. Kata kemah lah ataupun boleh buka cabang NGO lain. Di tempat lain. Macam jago yang ni pertubuhan di Kota Baru ko. Tapi atas nama kita pertubuhan pendidik Kelantan. Macam kita lah ni ada di kota je. Mungkin pan ni ahli kita ni boleh buat di Aceh ko ataupun di Tanah Merah ko, di Pasir Mahakam mana-mana. Jadi orang kata banyak lah kelebihan dengan NGO ni insyaAllah. Dan soalan yang kedua, untuk question kedua ni, saya akan tanya Cikgu Nasrul. Okey Cikgu, apakah anda tuju pertubuhan pendidik Kelantan ni pada masa akan datang? Anda tuju pertubuhan kita ni. Cikgu. Cikgu, buka tak dengar lagi, buka mic. Oh. Dah. Tadi Cikgu Riza ada sebutlah sedikit tentang hala tuju, iaitu nak melahirkan facilitator. Melahirkan facilitator. Okey. Apakah hala tuju kita sebenarnya? Untuk pendidik ni kita nak selain kita nak melahirkan facilitator, kita nak memberi khidmat sosial secara sukarela, lebih kepada penekanannya lebih kepada isu-isu pendidikan, isu-isu pendidikan ataupun mendidik lah. Sebab itulah kita lebih kepada program kem solat, kem motivasi, kem kepimpinan. Jadi program-program yang kita rancang ni tak boleh berjaya tak boleh kita nak buat dengan baik sekiranya kita tak ada barisan facilitator. Sebab itulah syarat kita untuk siapa yang nak menjadi facilitator perlulah menyertai dahulu camp untuk facilitator. Sebab apa? Supaya walaupun individu tu dia sudah pun ada pengalaman, tetapi pengalaman dia tu mungkin berbeza untuk NGO ni. Jadi dia kenalah sertai dahulu untuk dia mengetahui selok belok, mengetahui hala tuju pertubuhan kita, pertubuhan pendidik, barulah dia boleh barulah dia boleh sertai, barulah dia boleh bersama. Jadi apa yang lebih penting ialah ahli-ahli, apa yang lebih penting ialah facilitator ni dia facilitator yang dilantik. Sudah pun kita buat majlis untuk lantikan. Jadi seharusnya menjadikan pertubuhan pendidik ini sebagai medium utama, bukannya pertubuhan sampingan. Maksudnya dia dah join dah pertubuhan lain, dia nak join pula pertubuhan kita. Maka bila mana banyak pertubuhan yang dia join, yang dia sertai, maka itu yang menjadi kekangan untuk aktif. Seperti mana soalan yang moderator kita tanya tadi, salah satunya macam ni lah. Bila mana dia dah join dah pertubuhan lain, dah join pula pertubuhan kita, maka ada dua. Bila dua program yang berbeza mungkin berlaku pada masa yang sama, jadi itu yang boleh buat pertembungan lah untuk program. Jadi tentunya dia akan memilih program yang sudah pun mungkin yang sudah pun NGO dahulu kan, NGO yang terdahulu dia sertai.
Okey, berbalik semula kepada hala tuju. Tadi kita sudah bagi tahu bahawa kalau boleh kita nak lahirkan facilitator ni di semua daerah. Di semua daerah, dan kita bersedialah untuk kita turun ke daerah-daerah tersebut untuk kita bagi khusus camp facilitator supaya apa? Supaya semua tempat ni mendapat input yang sama lah. Contohnya kalau kita buat camp pimpinan, mungkin kita buat di tempat lain pun sudah jadi sudah mengalami ataupun sudah menyertai program yang sama lah dengan kita. Okey, itu yang pertama. Kita harap kita boleh mencari lebih ramai facilitator yang boleh istiqamah yang boleh konsisten dengan kita. Yang kedua, kalau boleh kita nak kalau boleh kita nak masuk kita nak kerjasama dengan pelbagai agensi. Yang kedua lah, setakat ni kita sudah berjumpa dengan ADK, mungkin lepas pada ni kita kena lebih banyak agensi untuk kita join bersama lah. Okay. Itu kerjasama. Yang ketiga, kalau boleh kita nak supaya kita boleh buat program di lebih banyak sekolah. Maksudnya mungkin sekolah-sekolah ataupun pihak-pihak tertentu boleh membuka ruang pada pihak kita untuk masuk ke sekolah, terutamanya untuk buat camp pimpinan peringkat sekolah, camp situasi di peringkat sekolah, ataupun kita buat camp ibadah di peringkat sekolah. Jadi peluang itulah yang kita mahu, ruang itu tanpa ada halangan lah. Mungkin hanya melalui permohonan surat dan kita diterima lah untuk buat program di sekolah. Okey, yang ketiga lah, buat program lah. Okey, lepas tu yang keempat supaya kita boleh menjuarai isu-isu yang ada. Pertama sekali, bila mana isu sekarang ni isu PDPR, kita boleh turut sama lah mencari jalan penyelesaian, apakah kaedah yang terbaik sepanjang PDPR. Ataupun isu pemakaian, kalau sebelum ni pemakaian kasut putih, kasut hitam. Okay. Dan semasa PDPR ni juga ada isu akses pada internet jadi masalah. Jadi isu-isu ni lah yang kita kena bagi perhatian. Bila mana kita bagi perhatian, maka kita boleh merancang untuk mengambil untuk melakukan tindakan yang boleh memberikan impact lah kepada masyarakat. Contohnya, kalau sebelum ni kita pernah merancang untuk kita buat satu tempat untuk kita sediakan akses internet. Itu contoh. Ataupun kita pernah merancang untuk kita buka pada sumbangan orang untuk kita bagi laptop atau tab atau komputer. Itu dia pernah lah kita merancang. Tapi benda tu belum lagi kita dapat lakukan lah. Sebab benda ni memerlukan tenaga, memerlukan masa dan memerlukan idea daripada semua. Jadi beberapa perkara yang diberitahu tadi jelaslah, dan ahli-ahli yang mendengar boleh faham dan bersemangat untuk terus bersama dengan Pertubuhan Pendidik Negeri Kelantan.
Jadi itu saja daripada cikgu. Uh, Serah balik kepada tuan moderator. Okey, baik. Terima kasih kepada Egu untuk soalan itu tadi lah. Kepada hala tuju pendidik Kelantan. Ya, jadi cikgu ayat banyaklah hala tuju kita. Ya, banyaklah di situ cikgu ayat dah. Ya, jadi insya-Allah untuk soalan seterusnya saya akan ajukan kepada Cikgu Rizal. Okey. Jadi Cikgu Rizal, saya nak tanya cikgu lah. Kalau ada orang yang berminat nak join pertubuhan pendidik ni, macam mana cara nak join cikgu? Cikgu boleh ke? Cikgu okey ke tu? Cikgu Rizal. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Cikgu okey ke cikgu? Okey. Okey, cikgu. Okey, jadi bagaimana Cikgu. nak menyertai pertubuhan pendidik Okey. negeri Kelantan tu. Jadi seperti ketahui okey, sebagaimana yang kita ketahui bahasanya pertubuhan pendidik negeri Kelantan ni bukan, kalau kita tengok dalam istilah di negeri Kelantan lah, pertubuhan pendidik negeri Kelantan. Jadi kita satu-satunya pertubuhan pendidik peringkat negeri lah. Status kita ni, pertubuhan kita ni peringkat negeri. Bukan peringkat cawangnya, bukan peringkat daerah. Kita peringkat negeri. Jadi maksudnya nak menyertai kita ni, kita bukan senang sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita antara ahli-ahli kita bincang dengan majlis tertinggi bagaimana kita nak rekrut ahli kita. Kita nak biar apabila masuk ahli kita, biar sebagaimana Cikgu Wan sudah kata tadi lah, kita nak ahli kita ni biar berkualiti. Biarlah tak ramai tapi biar berkualiti. Tu yang paling penting sekali. Berkualiti maksudnya dia boleh ikut program, boleh ikut kepimpinan yang ada dalam pertubuhan ni, boleh patuh taat cara kerja. Kalau tak setuju, bincang dalam mesyuarat. Apa-apa yang kita setuju dalam apa yang tak setuju dalam tindakan, kena bincang dalam mesyuarat. Apa-apa ada cadangan yang baru, jangan buat tergesa-gesa. Bincang dalam mesyuarat. Kita terbuka sebenarnya. Cuma kaedah cara tu yang paling penting. Tu yang paling saya nak biar faham lah kau doktor. Yang kepala organisasi yang diberi amanah dalam program itu. Kita bukan bawa agenda kita tersendiri. Itu yang paling penting sekali. Kalau nak join NGO pendidik negeri Kelantan. Pergerak kita ni secara berjemaah. Berjemaah maksudnya kita buat keputusan itu bersama. Bukan kita buat keputusan itu lain-lain. Yang paling penting sekali. Tetapi kita buat ada standard kita. Iaitu kita kena bagaimana yang telah digariskan sebelum ni. Mungkin kita boleh buatlah camp facilitator lah. Bermula pada sekarang ni. Sebab terlalu lama kita tertangguh. Tu buat camp facilitator dah. Kalau ada Syahir dalam ni, selaku expo, saya boleh nak cadangan lah. Ada kalau Syahir ada dalam ni kan. Cadangan, kita boleh buat camp facilitator secara government ataupun tak kira apa-apa sekalipun. Kita boleh buat. Persembahan dari itu kita kena bincang balik lepas ni. Kita boleh buat untuk masuk ahli kita ni. Sebab kita ada bersemuka lagi sekarang ni. Tapi kita boleh buat lah dengan cara webinar ke apa-apa sekalipun yang menggunakan teknologi sekarang ni. Sekarang ni penting sekali untuk menjadi ahli
kita masih lagi mengekalkan cara kita sendiri, iaitu perlu masuk camp facilitator sebab kita nak ajar dan ada panduan yang perlu kita lakukan dalam pertubuhan pendidik dari Kelantan. Bukan semua sebenarnya kita tengok bila masuk ke facilitator belum tentu lagi mereka nak join pertubuhan pendidik. Belum tentu lagi. Tetapi itu adalah garis panduan untuk melayakkan mereka itu join dengan kita sebab kita nak. Tak? Apabila diiktiraf menjadi facilitator, maka kenalah dengan syarat ahli tu. Apabila dapat CJ, sebab kita pertubuhan pendidik negeri Kelantan ni, kita syarat menjadi ahli adalah kita nak mereka itu jurulatih, pensyarah, guru, JU. Kalau tidak ada apa-apa, kita buat satu kaedah gini lah. Mungkin kalau cikgu dia boleh join, kalau mereka itu cikgu dia pakai teruh lah boleh join. Tetapi kalau mungkin mahasiswa ataupun pelajar-pelajar sekolah menengah yang kita buka sekarang ni, untuk menjadikan mereka itu jadi ahli pertubuhan pendidikan Kelantan yang dikumpulkan di bawah naungan pertubuhan pendidikan Kelantan, kena menjadi seorang facilitator. Itu yang paling penting sekali sebenarnya. Itulah garis panduan yang telah kita tetapkan melayakkan mereka itu menjadi facilitator. Itu yang paling besar sekali kan. Okey, itu daripada saya. Mudah-mudahan saya hari ini mengajak sahabat-sahabat dalam pertubuhan pendidik di Kelantan, pakat kita bangun balik, sedar balik. Lama sangat kita tidur sekarang ni. Lama sangat kita tidur selama ni. Kita kembali balik, bangun balik, kerik ataupun cadangan-cadangan aktif balik sebagaimana dulu semangat. Sekarang ni makin lama makin tidak semangat. Ahli pun makin lama makin kurang. Bukan kurang yang menjadi fasih sekarang ni. Bermula pada malam ni kita guna medium baru, kaedah baru. Marilah sama-sama kita kuatkan diri kita, matlamat kita, jaya ke balik program-program yang telah kita atur. Dan alhamdulillah sebenarnya kepimpinan yang baru sekarang ni dah boleh belajar buat pelan taktikal. Tengok facilitator sekarang ni pandai dah boleh buat pelan taktikal. Buat laporan selepas program. Lepas tu macam mana menguruskan keuangan, duit ke apa semua. Makin lama makin faham dah. Jadi kita mengharap bahawasanya apabila belajar benda tu, aktifkan balik pertubuhan ni. Saya bukan selama-lamanya akan duduk dalam ni. Jangan meninggalkan pertubuhan ni. Mungkin ada antara kita belajar dalam pertubuhan ni, lepas tu tinggal pertubuhan ni. Pergi buat pertubuhan lain. Kalau pergi pertubuhan lain pun, ataupun apa-apa NGO, dia jadi orang biasa lah. Kalau duduk dalam ni, dia boleh jadi pemimpin. Kita nak pemimpin yang lahir daripada pertubuhan pendidik negeri Kelantan. Lahir daripada sini. Biar lebih berdaya saing, aktif apa-apa sekalipun. Comel lah. Itu daripada saya lah. Saya menyeru kepada ahli-ahli, bangun. Bawalah tidurnya. Bangun belakang. Itu daripada saya. Sekian. Terima kasih lah. Okey, baik. Terima kasih kepada cikgu. Jadi cikgu awal adalah cara-cara orang kalau kita ni nak join pertubuhan. Sebab baru ni adalah member saya ni dia tanya, nak join juga program ni. Gitu dia tanya. Jadi saya rakyatlah dia kena join konferensi ke apa semua ni. Jadi itulah cikgu rakyat ada cara-cara dia tu. Jadi kepada hok mana tengok live ni, jadi kalau ada sains-sains nak join ni, jadi boleh. Kita ikut dia punya prosedur dia, cara nak join benda ni. Okay, jadi untuk soalan terakhir pusingan kedua ni, untuk cikgu Nasrun. Okay, cikgu boleh ke cikgu rakyat sedikit program ke apa dah kita pernah jalankan selama ni? Ikutlah program yang besar kau, kecil kau, ataupun ada bajet kau ataupun tidak berbajet. Okay, boleh ke? Ibu buka mic ke? Tak ingat tak. Okey. Pertubuhan kita ni sudah bermula lah secara tidak rasmi di tahun 2016 dengan program kita yang pertama lah.
kem cuti sekolah pada tahun 2016 dan kita jadikan kem cuti sekolah pada cuti sekolah akhir tahun sebagai satu program tahunan. Program tahunan maksudnya macam mana sekalipun program cuti sekolah akhir tahun ni kena berjalan. Ini sasaran utama kena jalankan. Jadi kita setiap tahun kita dah jalankan yang sama lah. Pada tahun 2017, 2018, 2019 dengan nama yang sama lah, dengan satu nama iaitu Smart Camp. Okey. Namun pada tahun 2020 oleh kerana kita sudah pun mengalami situasi pandemik COVID-19, kita buat sedikit perubahan. Kita masih lagi mengadakan program bersuka tapi dengan jumlah yang mematuhi lah SOP. Yang kedua, serta datang dan balik, datang pagi balik petang, maksudnya ada program yang bermalam lah. Jadi aktiviti bermalam tu tidak dapat dirasai lah untuk sesi yang di 2020. Itu yang tahunnya lah, memang kita adakan selalu lah. Program lain kita biasanya kita buat kem kepimpinan. Kem kepimpinan di sekolah ini bergantung pada permohonan ataupun permohonan pada sekolah lah. Setakat ni kita sudah pun masuk kalau tak silap 2 sekolah untuk kem kepimpinan, iaitu di SK Pengu Susu dan juga di SK Sultan Ibrahim 1 untuk kem kepimpinan. Dan kita juga sudah pun masuk untuk kem motivasi untuk kecemerlangan peperiksaan di SK Dalam Kubur 1. Jadi ini antara yang pengalaman lebih kepada kita namakan sebagai Kem Pimpinan Facilitator, KKF. Jadi KKF ni sudah pun sekarang ni sudah pun masuk untuk siri yang ke-8. Kita sudah pun habis siri yang ke-8. Mungkin lepas ni siri yang ke-9. Tak silap jumlah facilitator kita ni sudah pun hampir 70 atau lebih. Jadi ramai lah. Tengok tu ramai. Maksudnya kalau dah 70 orang ni, 70 orang ni bergerak seperti mana yang kita harapkan, maka mungkin lebih banyak input lah yang diterima ataupun diterima lah masyarakat luar. Okay. Oleh kerana pandemik COVID-19, untuk COVID-19 yang kita alami pada tahun 2020 hingga 2021, ada keterbatasan untuk kita buat program. Namun kita untuk tahun ni kita amat terkesan juga sebab banyak kali lah kita alami PKP di peringkat negeri sendiri ataupun yang di peringkat pusat ni banyak kali. Jadi kita tak boleh langsung, tak boleh buat face to face program yang bersama. Oleh sebab kita kena buka minda kita untuk kita memikirkan jalan yang terbaik. Nah, ini antara salah satu cara macam mana kita nak masuk dalam masyarakat, iaitu kita buat e-forum. Okay, ini e-forum yang pertama, dan mungkin lepas pada ni ada e-forum kedua dan seterusnya. Selain itu kita adakan juga tazkirah setiap minggu. Dia ramah ataupun
sudah pun kita menghantar sudah pun kita promosikan untuk kita buat pertandingan hafazan. Ini semua peringkat lah. Bermula daripada peringkat tadika hingga peringkat tahun 1 dan juga tahap 1 dan juga tahap 2. Jadi nak beritahu sini bahawa apa kita boleh buat semua ada online, offline. Kita buat video kita masukkan dalam Facebook pun boleh. Yang penting kita kena beria lah untuk berhadapan dengan situasi ini, dan kita kena bersedia untuk kita terjun dalam masyarakat. Kita tak nak lagi duduk di belakang sahaja, belakang tabir, tapi kita tak mesti lagi berada di seperti katak bawah tempurung kan. Jadi untuk ahli-ahli memang kita harapkan supaya ahli-ahli kita ni bangunlah, mana Cikgu Rizal kata bangun, bangkit semula untuk kita macam pelbagai lagi program yang boleh memberi impak kepada masyarakat. Kalau tak saya masyarakat dewasa, kita ambil masyarakat yang budak-budak, masyarakat yang murid-murid sekolah, kerana murid-murid sekolah ni mesti yang situasi yang mungkin tidak menginginkan. Jadi itu sajalah sekadar untuk kenaan dengan program yang kita buat, program besar, program dalaman tu memang banyak lah. Program dalaman, sambut air jadi, bengkel dalaman itu banyak lah. Tapi ini program yang biasa kita buat seperti mana yang diberitahu tadi lah. Jadi balik semula lah kepada Tuan Moderator. Okey, baik. Jadi insyaAllah kita settle dah untuk pusingan pertama dan kedua. Okay, jadi untuk pusingan ketiga ni, apa kata orang dah? Macam kesimpulan kata. Macam kesimpulan lah. Daripada dua orang cikgu, panel-panel. Okay, jadi untuk kesimpulan ni lebih kurang 3 minit lah, paling kurang dah. 3 minit untuk cikgu bagi kesimpulan lah berkenaan dengan topik kita pada malam ni. Dan juga bolehlah cikgu kalau nak bagi nasihat kepada ahli kita ni supaya kata lebih berkomitmen lagi dalam NGO kita. Okay, jadi saya jemput Cikgu Riza dulu tak apa untuk bagi kesimpulan dasar topik kita malam ni, insyaAllah. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita pun dah penghujung dah dalam forum kita pada malam ni. Ya. Jadi yang paling saya raikanlah jatuhkuasa pengelola dalam program kita e-forum pada kali ini, kerja-kerja mereka di sebalik tabir. Itu yang paling penting sekali. Jadi pada kita bincang tadi, banyak dah kita bincang tadi, dah lebih kita target dalam pukul 10 lebih masa dah. Sebab kadang-kadang kita bincang pada kali malam ni bukan sekadar kita berforum, tetapi kita nak biar ahli kita bermuhasabah balik. Matlamat. Kembali balik kepada matlamat. Kembali balik kepada apa yang dia nak join pada awal lagi. Pertubuhan pendidik ni Kelantan. Kita tidak mengharapkan macam saya ahli jatuhkuasa kita sini tidak mengharapkan kepada ahli. Kita tak boleh nak memberi kepada ahli duit, allowance apa semua. Tetapi ganjaran itu daripada Allah SWT. Sukarela. Kita join macam saya pun dengan Cikgu Wan Nasrul dan ahli jatuhkuasa lain. Menjayakan dalam program ini hanya sukarela. Banyak pengorbanan yang telah dibuat oleh ahli jatuhkuasa kita ni. Jadi, itulah pentingnya kita bincang pada malam ini, iaitu istiqamah, komitmen. Yang perlu kita letak keutamaan. Kalau boleh, pertubuhan kita ni jadikan satu yang paling utama. Kalau kita ada join pertubuhan lain, kita cancel lah pertubuhan lain. Boleh kekal terus join.
Tetapi jadikan pertubuhan kita ni yang paling utama sekali. Kita nak gitu sebenarnya. Kita nak biar jadikan pertubuhan kita ni yang paling utama, yang boleh menjadikan pertubuhan, sebab status sebenarnya pertubuhan kita ni peringkat negeri. Besar sebenarnya peranan pertubuhan kita ni. Terutama sekali kita diletakkan dalam arena pendidikan. Pendidik. Pendidik ini besarlah sebenarnya kita menjadi peneraju kepada masyarakat. Peneraju kepada masyarakat. Kita kena lebih, kita nak biar ahli-ahli kita ni lebih ke hadapan lebih jauh lagi sebenarnya. Target. Sebab sekarang ni pertubuhan kita ni hampir dekat dengan 5 tahun dah. Kita 5 tahun dah. Saya menyeru kepada ahli, teruskan istiqamah. Istiqamah sebagaimana dalam tajuk kita tadi, dalam menggerakkan NGO untuk pergi lebih jauh lagi. Kita nak biar lebih jauh lagi. Sebab cabaran yang kita akan hadapi selepas ni agak besar. Sebagaimana kalau kita ketahui lah. Dulu kita ada pejabat, kita ada office, kita ada dewan yang di sponsor sebenarnya. Disponsor oleh keluarga Cikgu Wan Nasrul sendiri. Satu pengorbanan yang besar untuk pertubuhan kita. Tetapi di masa akan datang, belum tentu lagi tempat itu akan jadi tempat kita dah. Sebab kerajaan nak ambil dah tanah tersebut. Lepas ni kita agak kritikal jugalah untuk kita bergerak lepas ni. Tetapi dengan yang kita belajar selama ni sebenarnya tak perlu tempat. Kita tengok dalam e-forum pun, dalam di alam maya pun, kita boleh jumpa di antara kita. Ada masalah boleh kita bercerita. Yang penting sekali, kita nak keredaan Allah. Kita buat ni peranan kita. Tak mestinya kita join sesuatu bentuk itu. Tu je yang memberikan kepada kekuatan kepada kita. Yang memberi kekuatan kepada kita sebenarnya hati-hati kita. Kekuatan hati kita. Jadi kekuatan hati kita ni memberikan satu impak yang besar lah kepada kita. Kekuatan kita sendiri program-program yang kita laksanakan yang selama ni memberi pendoman kepada kita lah. Itu daripada saya. Saya pun tak nak panjang lah. Jadi saya mengucapkan terima kasih lah kepada yang mendengar, masyarakat luar sana, kalau ada yang mendengar, dan ahli-ahli kita sama-samalah bermula pada malam ini, dan seterusnya kita akan berforum, kita akan cari resolusi masalah-masalah, dan kita akan berbincang di antara kita. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Cikgu untuk kesimpulan pertama daripada Cikgu Rizal. Okay. Dan yang kedua, untuk seterusnya saya jemput Cikgu Nasrul pula lah untuk bagi sedikit orang kata khulasa lebih kurang ataupun kesimpulan berdasarkan perbincangan kita pada malam ni, insya-Allah. Apa Cikgu? Jadi buatlah pada ni saja itu kita nak konsisten. Diharapkan diri kita terutama konsisten sama dengan kita walau cara macam mana walau pada itu mungkin ada yang lain untuk kita berhubung. Jadi kalau medium yang ada ni, penukaran ruang yang ada ni, masa yang ada ni, merancang juga bertindak untuk tubuh kita. Jadi kalau kita terus, maka kita pun tidak dapat mencari jalan penyelesaian. Jadi lebih baik kita berbincang walaupun dengan cara kita WhatsApp, cara kita bermesej pun kita boleh tahulah apa masalah yang ahli hadapi. Jadi sekali lagi kami mengharapkan agar ahli-ahli
terus aktif, terus berbagikan sumbangan ni dia kita, tidak terhad pada sumbangan duit. Dia lebih buka lah sumbangan idea, sumbangan masa. Masa tu ambil sikit je. Mungkin masa tu 10 minit, 20 minit. Kita tak kira, kita ambil masa 5 minit. Tapi itulah sumbangan kita boleh bagi atas nama pertubuhan kita. Jadi kita masih boleh bergerak walaupun situasi yang sebegini. Dan saya akan supaya kita boleh terus melahirkan bayan fasilitator yang berkualiti, dan kita harapkan ahli yang ada boleh memberi dan support pada program kita. Dan terima kasih kepada reason teknikal untuk e-form ini. Kalau ada apa yang terkurang pada e-forum ni, kita boleh tambah baiklah untuk sesi yang berikut. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak. Seperti mana daripada Okey, baik. Jadi dengan kita settle lah ya untuk persendian pertama, kedua dan juga ketiga. Ya, jadi cikgu-cikgu pun sudah membagi kesimpulan lah dasarkan perbincangan kita pada malam ini. Jadi sebab kita ada soalan ni. Jadi kalau tak ada soalan, tapi kalau ada ahli kita tak faham nak tanya, jadi bolehlah tanya dalam grup WhatsApp nanti. Jadi nanti cikgu akan jawab lagi insya-Allah. Okey, jadi kita tamatkanlah kita punya program pada malam ni. Terima kasih kepada Cikgu Rizal dan juga Cikgu Nasrul sebab sudi hadir lah. Sudi hadir dan sudi untuk jadi panel kita pada malam ni. InsyaAllah nanti ada masa kita akan buat sekali lagi lah untuk kita punya forum ni insyaAllah. Dan terima kasih juga kepada ahli-ahli kita yang sudi join live. Walaupun tak ramai pun itu nak kira lah. Apa pentingnya kita join dan kita dapat ilmu insyaAllah. Jadi saya tamatkan kita punya program kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.